Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, cikgu akan tunjukkan pula cara untuk kita nak selesaikan masalah yang melibatkan persamaan kuadratik kalau ikut mundur pada muka surat 37. Okey. Okey, kalau perhatikan pada soalan ini, contoh 2, sebuah kotak berbentuk kuboid mempunyai X panjang, X panjang, 2x tambah 1 lebar dan 3 cm tinggi. Jika isi pada kuboid itulah V, tulis V dan sebutan X. Okey. Pertama sekali, pelajar kena bayangkan bentuk kuboid ya. Katalah cikgu ada sebuah kuboid. Okey. Rumus isi pada kuboid adalah panjang darab lebar darab dengan tinggi. Ya, panjang darab lebar darab dengan tinggi. So, kita gantikan rumus. Okey, kita gantikan setiap item pada pemboleh ubah ni ataupun pada rumus ni, isi padu. Kita gantikan sebagai huruf V sebab dalam soalan kita guna huruf V. Ya. Kemudian panjang bagi pada soalan adalah X darab dengan lebar 2X tambah 1 dan tinggi 3 cm ya. So ini cikgu buat kurungan lah. So kalau kita nak tulis, okey, kita tulis dalam bentuk kurungan lah, lebih mudah apabila melibatkan darab. Okey. Jadi kita darabkan dulu yang ini. Yang dalam kurungan 2x kuasa 2 tambah dengan X. Ya. X darab 2X dapat 2X kuasa 2. X darab dengan 1 dapat X. Kemudian kita ada 3. So 3 ni pun kita darab dalam. Kita akan dapat 6X kuasa 2 tambah dengan 3X. So inilah yang dikatakan kita menulis, ya, kita menulis V dalam sebutan X. Okey. Jadi pelajar kena pertama sekali pelajar kena tahulah beberapa rumus, ya. Sekiranya soalan itu berkenaan rumus, ya, seperti dalam soalan ini dia berkenaan rumus isi padu. Jadi pelajar kena tahu terlebih dahulu apakah itu rumus isi padu. So rumus isi padu untuk kuboid. Contohnya, okay, dalam soalan ini adalah isi padu kuboid. Okey. Kita ada panjang darab lebar darab dengan tinggi. Okey. Cuba betulkan sikit ya. Darab lebar darab dengan tinggi ya. Okey. Kemudian kita gantikan setiap pemboleh ubah atau pada rumus ni dengan pemboleh ubah yang telah diberikan. Okey, panjang kita adalah X. Ya, didarabkan dengan 2X tambah 1, kita adalah lebar, didarabkan dengan 3 cm, itu adalah tinggi. Okey. Jadi ini untuk yang jalan kerja yang kedua dan yang ketiga ni adalah sekadar cikgu nak tunjuk macam mana cara kita nak mendarab. Okey. Kalau kamu dah tahu nak darab terus, ataupun kamu dah tahu terus nak dapat jawapan di bawah ni pun tak ada masalah. Ya. Ini sekadar nak tunjuk saja macam mana cikgu dapat di bawah ni. Okey, persamaan di bawah ni. Okey. So X darab 2X tambah 1 darab dengan 3. Cikgu tulis semula tetapi dalam bentuk kurungan. Kalau nak tambah kurungan lagi pun boleh di 3 ni. Tak ada masalah. Okey. So X darab dengan kurungan di dalam. Kemudian setelah dapat jawapan, kita darab pula dengan 3. So dapatlah jawapan yang di bawah ni. So
inilah jawapan untuk yang A. Jika isi pada kuat itu dah V cm sentimeter padu, tulis V dalam sebutan X. Ya. V dalam sebutan X. Okey. Sekarang ni berdasarkan kepada pada soalan yang B pula, ya, dia beri V sama dengan 18, hitung lebar bagi kotak itu. So dia suruh cari lebar lah. Itu dia suruh cari nilai 2x tambah 1 ni. Okey. Jadi macam mana kita nak cari? Ya, kita kena cari dulu nilai x berapa ya. Bila kita dapat nilai x, barulah kita gantikan x tadi ke dalam 2x tambah 1. So kita dapat nilai lebar. So nak cari x, inilah kita guna semula apa yang kita dah belajar sebelum ini berkenaan dengan persamaan kuadratik. Okey. Okey, dalam soalan B tu dia beri V sama dengan 18. So kita masukkan 18 ke dalam V. So 18 sama dengan 6x kuasa 2 tambah dengan 3x. Okey, seperti yang kita belajar sebelum ini, bentuk bagi persamaan kuadratik, ya. Cikgu akan tulis mula ya. Persamaan ini cikgu nak tulis di belakang. Dia benda yang sama je lah ya. 6x kuasa 2 tambah 3x sama dengan 18. So di sini kita kena jadikan kosong. Kalau kita nak jadikan kosong, kita kena tolak 18. Ya, seperti biasa. Kaedah yang betul lah ya. Tolak 18. So kalau sini tolak 18, di sini pun kita tolak 18. Kalau sebelah kanan tolak 18, sebelah kiri pun tolak 18. Jadi sebab itulah kita dapat 6x kuasa 2 tambah 3x tolak 18 sama dengan kosong. Okey. Seterusnya, kamu boleh gunalah kaedah mana yang kamu nak gunakan. Sama ada kaedah darab silang ataupun kaedah tekan kalkulator untuk kita nak jawab soalan. Soalan ni lah ya. Okey. So kalau katakanlah kamu nak gunakan kaedah kalkulator, kamu buat kurungan terlebih dahulu. Ya. Sama dengan kosong. Kemudian kamu namakan setiap pemboleh ubah pada bentuk arm ni A, B dan C. Okey. Okey, kalau kamu guna kaedah tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan yang pertama X sama dengan 3/2. Manakala yang kedua X sama dengan negatif 2. Okey, kalau dalam kalkulator kamu akan dapat jawapan adalah 1.5. Jadi kamu tekan ABC. Pada kalkulator tu ada simbol ABC. Dia akan dapat 1/2. 1/2 itu bersamaan dengan 3/2. Jadi pastikan untuk jawapan jangan tulis perpuluhan ya. Mesti tulis dalam bentuk pecahan. Okey. Jadi kalau kamu dapat 3/2, macam mana cara kita nak letakkan dalam kurungan ya. Okey. Yang bawah ini akan duduk di depan. Dia akan jadi 2x. Disebabkan jawapan yang positif akan jadi tolak. 3 yang di atas akan duduk di belakang. Okey, sama juga ini. Okey, untuk yang x negatif 2, kalau negatif pada jawapan, so dalam akan jadi positif 2. Jadi x. Ini cara kita nak tulis dalam bentuk kurungan ya. Okey. Ingat kalau kamu dapat bentuk perpuluhan pada pengiraan kamu menggunakan kalkulator, tekan simbol A, B per C pada kalkulator kamu. Kemudian dia akan bagi dalam bentuk pecahan yang tak wajar lah. Jadi kamu kena tukar dalam pecahan wajar dulu. 3/2 macam ni. Dia akan dapat 1/2. 1/2 itu bersama dengan 3/2. Okey. Kemudian setelah kamu dapat jawapan, barulah kamu masukkan ke dalam kurungan. Nilai yang di bawah ya mesti duduk di depan. Nilai yang di atas mesti duduk di belakang. Dan kalau dia positif, pada kurungan akan jadi negatif. Dan manakala yang ini pula, okey, negatif 2 duduk di belakang, 2 akan duduk di belakang sebabkan dia negatif. Jadi pada kurungan kita akan jadi positif lah, jadi tambah. Okey, sebenarnya negatif 2 ni per 1. Sebab itulah yang satu ni sebenarnya duduk kat depan lah, X kan. Depan X sebenarnya ada 1, tapi kita tak tulis lah. Okey. Jadi
Memandangkan ada dua jawapan, tetapi kita akan ambil jawapan kita X sama dengan 32, ya, sebab soalan berkenaan soalan yang kita buat ini dia adalah berkenaan dengan ukuran. Jadi ukuran tak boleh negatif lah. Jadi kita ambil nilai 32 lah sebagai jawapan. So kita abaikan jawapan X sama dengan negatif 2. So kita masukkan X sama dengan 32, ya, ke dalam persamaan lebar tadi, ya. Okey, kita tahu lebar. Okey, kita tahu lebar sama dengan 2X tambah 1. So X sama dengan 3/2. Jadi kita masukkan, ya. So kita tulis mudah, ya. Lebar sama dengan 2, 3/2 tambah 1. So kalau kamu buat pengiraan 2 darab 3/2, kamu akan dapat 3, ya. 3 tambah 1 sama dengan 4 cm. Okey pelajar, itu saja, untuk cara untuk kita nak selesaikan persamaan yang melibatkan kuadratik. Pertama sekali, baca betul-betul soalan dan kumpulkan semua maklumat yang ada, ya, untuk kamu nak nak lebih faham apa kehendak soalan, dan gunakan pengetahuan sedia ada. Pengetahuan sedia ada ni termasuklah kena tahu rumus-rumus, ya, melibatkan luas, melibatkan isi padu, ya, atau apa-apa yang rumus yang berkaitan lah. Jadi itu pengetahuan sedia ada. Okey, jadi selesainya penerangan berkenaan dengan video ini, maka selesailah juga tajuk kita untuk semester ini, ya, semester 1. Okey, walaupun kita tidak bersemuka, tapi gunakanlah video cikgu ini sebagai guideline kamu untuk nak menjawab ataupun nak memahami apa jua yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, so sebagai latihan pengukuhan, terus lakukan jom mahir 4 dan juga tutorial 1 pada muka surat 39 dan juga 38 dan juga 940. Bagi yang tiada modul, cikgu akan snap gambar dalam snap gambar modul ni, kemudian cikgu akan postkan dalam grup WhatsApp. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.